Dekatkan dengan ini. Baik. Kita muka kuliah malam ini sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ikram ashabil insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya dalam masa semuanya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. InsyaAllah. Tak boleh. Tak cuba line ni tak okey. Dia tak boleh nak kecap. Line U-Mobile ni saya tak tahu. Selcom. Baik. Ya namati ya Fadil, imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau dengan puasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta rahmat kepada Allah. Izinkan sekali lagi perjumpaan dan juga pertemuan kita malam ini insya-Allah untuk kita sambung kuliah kita kitab Jauhar Marhum wa Munabiyatul Qulub karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qalantani, dan kita berada di muka surat berapa? 184. Okey. Atas sekali. Orang yang arif. Baik. Kita lihat sambungan hari itu. Kata Imam Ghazali itu kan di mana manusia itu ada kalanya yang bersungguh-sungguh ia pada dunia dan ada kalanya yang taubat ia. Ada kalanya orang itu orang arif. Orang arif kan, kemudian orang taubat. Betul. Betul. Yang ketiga
Orang arif kan? Betul. Batuk lah. Ada kalanya orang yang arif. Adapun orang yang mengunjung pada dunia itu, maka tiada ia menyebut ia akan mati. Dan jika menyebut ia akan mati, maka iaitu kerana duka citanya atas dunia. Yang pertama kan. Yang kedua, adapun orang taubat, maka membanyak ia menyebut mati, supaya membangkit dengan dia pada hatinya takut, maka menyempurnakan ia akan taubatnya. Taubatnya kan. Sekarang ni punya orang arif. Adapun orang yang arif, arif maknanya orang yang dekat kepada Allah lah. Asal mana arif ni mengenal. Asal mana arif mengenal. Tapi di sini makna mengenal ni orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah atau dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya sentiasa ia menyebut akan mati, kerana bahawasanya mati itu tempat berjanji bagi berjumpa dengan kekasihnya. Adapun orang arif itu, maka bahawasanya sentiasa ia menyebut akan mati ataupun sentiasa mengingat akan mati. Kenapa tuan-tuan? Kerana bahawasanya mati itu tempat berjanji bagi berjumpa dengan kekasih. Dan kekasihnya itu tiada lupa akan tempat berjumpa dengan kekasihnya. Terbiasa tu orang berkasih cinta kan. Ini berkasih dengan siapa ni? Berkasih dengan Allah kan? Bukan berkasih dengan lelaki perempuan. Bukan. Awet dengan power tu tak? Bertemu tu tak? Itu bukan maksudnya. Maknanya kekasih ini ialah hamba dengan Allah. Itu baratnya. Jadi menyebut mati itu, bahawasanya mati itu tempat berjanji bagi berjumpa dengan kekasihnya. Dan kekasih itu tiada lupa akan tempat berjumpa dengan kekasihnya. Maka ini pada galib pekerjaan melambat ia akan datang mati, dan kasih akan segera datangnya mati, supaya lepas ia daripada negeri Darul Asi. Negeri yang Asi ini negeri yang banyak maksiat lah. Negeri yang banyak maksiat. Jadi sifat ataupun kelakuan orang yang orang kekasih ni, dia kalau boleh nak cepat jumpa dengan kasih dia. Maksudnya nak cepat matilah. Maksud mati itu bukan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Maksudnya itu cinta dan kasihnya kepada Allah. Sayang dan ingin sangat bertemu segera dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau boleh nak cepatlah mati. Sebab apa cepat nak mati? Nak jumpa kekasih. Macam itulah. Sehingga kalau seorang lelaki cinta dengan seorang perempuan, kalau boleh nak jumpa selalulah. Betul tak? Seorang isteri cinta pada suami, tapi suami dia pergi musafir, dan suami kata, setelah contohnya beberapa bulan, abang nak balik ni. Jadi apa perasaan seorang isteri bila suami dia nak balik? Gembira yang tidak terkata, betul tak? Mau loncek-loncek. Itu kalau hebat tu. Mau loncek-loncek tu tak? Wan, mau loncek-loncek tak? Tak. Wan cakap tak mau loncek dah pada. Baik. Dan berpindah kepada berjiran dengan Tuhan Rabbul Alamin. Jadi bila dia dah mati, maka sudah tentu dia akan berjiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berpindah kepada berjiran dengan Tuhan Rabbul Alamin. Maka orang yang taubat itu diuzurkan dia pada benci akan mati. Dan orang arif itu diuzurkan dia pada kasih akan mati. Ada perbezaan orang yang arif dan juga orang yang taubat. Orang taubat itu diuzurkan dia pada benci akan mati. Apa makna diuzurkan? Orang taubat itu diuzurkan dia pada benci akan mati. Sebenarnya dia suka matilah maksudnya. Betul tak? Diuzurkan dia pada benci akan mati. Sebenarnya dia suka matilah.
Okey. Dan orang arif itu diuzurkan dia pada kasih akan mati. Okey. Orang arif itu diuzurkan dia pada kasih akan mati. Orang taubat maksudnya dia suka kalau lambat mati supaya dia sempat taubat. Tu. Kalau orang arif pula dia suka segera mati supaya apa? Dapat segera berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Ulang balik Maka orang taubat itu diuzurkan dia pada benci akan mati. Dan orang arif itu diuzurkan dia pada kasih akan mati. Apa maksud diuzurkan benci akan mati? Maksudnya orang taubat tu dia adalah kesempatan nak taubat kepada Allah, kan? Sedangkan orang yang arif dia tu apa nak taubat lagi, kan? Dah terpiara lah daripada dosa dan maksiat, ataupun dia punya ketaatannya lagi banyak berbanding dengan dosa dan maksiat dia kepada Allah Ta'ala. Jadi dia kalau boleh nak segera matilah, nak berjumpa dengan kasih dia. Macam tu. Okey. Baik, seterusnya, dan mencita akan dia, dan yang terlebih tinggi martabat daripada keduanya itu ialah orang yang menyerahkan pekerjaannya kepada Allah. Jadi di antara dua martabat tadi ada orang taubat, ada orang arif. Orang arif mana orang yang makrifatullah, dekatnya diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di antara orang taubat dan orang arif itu rupa-rupanya ada satu golongan lagi. Satu golongan lagi dia tengah-tengah. Dia tidak cenderung kepada orang taubat dan tidak cenderung kepada orang arif. Dia duduk tengah-tengah. Orang yang duduk tengah-tengah ni dia kata orang yang menyerahkan pekerjaannya kepada Allah. Ni yang terlebih tinggi martabat. Dia terlebih tinggi martabat itu pada keduanya orang yang menyerahkan pekerjaannya kepada Allah. So serahkan diri pada Allah Ta'ala lah. Segala urusannya serah pada Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala nak tarik nyawa cepat ke, ataupun Allah Ta'ala nak tarik nyawanya lambat ke, terpulanglah pada Allah. Berbeza orang taubat. Orang taubat kalau boleh nyawanya dilambatkan supaya sempat bertaubat, beribadah pada Allah. Sedangkan orang yang arif nak copet mati supaya dapat segera bertemu dengan Allah. Yang terlebih tinggi makam kedudukannya yang duduk tengah-tengah ni. Macam tu. Di mana orang ni hanya menyerahkan semua urusan pekerjaannya kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka tiada ia memilih bagi dirinya akan maut, dan tiada ia memilih akan hayat hidup. Tetapi adalah yang terlebih kasih kepadanya barang yang terlebih kasih kepada Tuhannya. Nampak? Jadi orang yang tadi tengah-tengah ni dia tiada memilih sama ada hidup atau mati. Dia tak ada pilih sama ada nak hidup, nak umur panjang ke ataupun nak umur pendek ke. Dia tak ada nak pilih. Serah semua urusan kepada Allah Ta'ala sahaja. Okey. Tetapi adalah terlebih kasih kepadanya barang yang terlebih kasih kepada Tuhannya, dan berserah ia kepada ikhtiar Tuhannya dan redha ia dengan dia. So maknanya serahkan semua urusan pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak panjanglah umur dia. Kalau nak pendeklah. Okey. Dan dia redha dengan dia Allah Ta'ala. Dia redha lah dengan pilihan Allah. Dan itulah orang yang muntahi. Muntahi mana orang yang tingkatan yang atas sekali lah. Muntahi. Muntahi. Ataupun orang yang a'la lah, tinggi kedudukannya, makam dia. Dan atas tiap-tiap halnya adalah pada menyatakan mati itu pahala. Dan atas tiap-tiap halnya adalah pada menyatakan mati itu pahala. Dan kelebihannya kerana bahawasanya orang yang menyungguh-nyungguh pada dunia itu mengambil faedah dengan menyebutkan mati, menjauh daripada dunia tak terkala kekeruhan lazat dunia atasnya. Dan atas tiap-tiap halnya adalah pada menyebutkan mati itu pahala.
Okeylah. Bila sebut mati ini adalah pahala, atau ingatkan mati ini ada pahala. Cuma orang kalau kita sebut mati selalu kan, orang pun lain macam je. Kau ni apa kali nak sebut mati ni kan? Dia kata kalau sebut mati selalu kan copet mati ke tak? Okey. Kalau tak sebut mati tak apalah. Kita sebutlah mati lah. Macam tu. Supaya jangan ada isu lah. Okey. Supaya jangan orang lain kata buat tanggapan yang tidak baik pada kita. So jangan kita sebut mati. Cuma ingat mati. Ingat dengan sebut beza. Okey. Kalau ingat ni dalam mati je kita ingat. Kalau sebut kan selalu orang sebut, orang dengar. Kau ni macam nak minta mati copet je kata kan. Kan. Baik. Dan atas setiap hal itu adalah ada menyebutkan mati itu pahala. Mana mengingat mati itu ada pahala. Dan kelebihannya kerana bahawasanya orang yang menyuruh-nyuruh pada dunia itu mengambil faedah dengan menyebabkan mati menjauh daripada dunia, tatkala kekeruhan lazat dunia tadi. Jadi sebenarnya orang ingat mati tadi maknanya dia menghampirkan diri dia untuk bab-bab akhirat. So mana bab dunia ni dia kurang nak fikir sangatlah, kurang nak fikir sangat. Bukannya tak fikir, fikir juga. So masing-masing ada tanggungjawab. Tanggungjawab kena fikir jugalah. Urusan pekerjaan setiap hari, tanggungjawab pada isteri, anak-anak, tanggungjawab ayah kita, mak ayah kita kan, kita ada tanggungjawab kan, tanggungjawab di tempat kerja. Okey, tapi benda tu janganlah menyebabkan kita lalai ingat kepada Allah Ta'ala lah. Kerana dunia ini adalah fana, sedangkan akhirat ialah negeri yang kekal baqa. Terus sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma innallahi baqin wa ma innallahi yanfazu. Sesuatu benda yang disebut Allah Ta'ala itu kekal, dan apa yang ada pada sisi kamu itu dia akan binasa dan rosak. Apa yang pada kita akan hancur, rosak, hilang dan sebagainya. Dan apa yang pada Allah, yang ada pada Allah kekal. Kekal selama-lamanya, tidak akan binasa, tidak akan rosak, tidak akan hancur, tidak akan hilang, tidak akan musnah dan seterusnya lah. Baik. Baik. Kemudian seterusnya hilang dah. Dah hilang. Baik. Baik, seterusnya kata Qurtubi, kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam Tazkirah. Tazkirah ni satu kitab. Ini nama kitab lah. Imam Qurtubi ada satu karang kitab namanya At-Tazkirah fi ahwalil mauta urun wa umur akhirah. Tazkirah atau peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan akhirat. Kata apa kata Imam Qurtubi? Dia kata barang siapa membanyakkan menyebut mati atau ingat mati, dimuliakan dia dengan 3 perkara. Pertama, bersegera bertaubat. Siapa selalu ingat mati, dia akan segera bertaubat. Setiap sekali dia ada buat terlanjur dosa, kesalahan, apalagi kalau dosa besar kan dia ada buat. So, kan, dia segera bertaubat kepada Allah. Dia duk fikir kan, kalau aku terus buat dosa maksiat ni, besok mungkin aku dicampakkan dalam neraka, azab dalam neraka. So maka dia terus bertaubat kepada Allah. Kedua, qanaah, yang ini memadai dengan barang yang datang daripada Allah. Itu yang kedua. Bila siapa selalu sebut mati, ingat mati, yang ini akan wujudlah sifat qanaah, yang ini memadai dengan barang yang datang daripada Allah. Apa saja perkara yang datang daripada Allah, dia redha lah. Tak ada apa ketentuan Allah Ta'ala. Dia tak ada nak ungkit ketentuan Allah, tak ada nak menyalahkan Allah, tak ada nak mempertikaikan apa Allah Ta'ala buat dan sebagainya. Semua dia redha lah. Yang ketiga, gemar dan rajin pada mengerjakan ibadah. Ni 3 perkara. Gemar, nasyatun fil ibadah, mana rajin, cergas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Setiap ibadah dia buat tu dia tak suka, tak tangguh-tangguh. Kalau semayang tu dia akan semayang di awal waktu. Contohlah semayang subuh kan, semayang subuh, azannya subuh,
Dia dah siap dah pergi nak sembahyang dah. Surau atau ke masjid lah yang terdekat kan. Macam tu. Kecuali kalau ada uzur. Uzur tu lain lah. Atau perempuan ni adalah dia punya kelonggaran dia. Ini lelaki tu kan. Lelaki memang digalakkan. Sembahyang sama ada di masjid ataupun di surau. Dan sembahyang kalau boleh di awal waktu. Jangan dah hujung-hujung waktu kan. Banyak di kalangan kita ni dah azan kita tak tahu je kan. Lekor je kan, main game lah macam dah, tengok handset lekor je, tak tahu je buat pekat badak je kan. Pekat je tinggal dia. Baik, kita jangan macam tu kan. Baik, saya rasa bukan orang sini lah, orang tempat lain. Orang tempat lain kan. Kalau orang sini hanya kebetulan je lah. Dan barang siapa lupa menyebutkan mati, disesakan dia dengan 3 perkara. Disesa maksudnya dibalas dengan dia 3 perkara. Pertama, mentakhirkan taubat. Nampak? Orang yang malas sebut mati ini atau ingat mati ini, Allah Ta'ala akan balas 3 perkara. Pertama, mentakhirkan ibadah. Maksudnya dia suka nak tangguh-tangguh lah. Nantilah. Kalau sembahyang subuh tuan-tuan, tunggulah dulu. Tunggulah dulu. Dah habis waktu hujung, dah nak habis waktu subuh kan, mulai bangun nak sembahyang subuh. Okay? Macam tu. Jangan macam tu kan. Dan melupakan akan dia. Pertama, mentakhirkan taubat dan melupakan dia taubat. Mentakhirkan taubat dan melupakan taubat. Okey lah? Boleh? Okey. Baik, seterusnya. Kedua, tiada redha dengan barang yang memadiakan dia. Tak redha lah apa saja pemberian Allah, ketentuan Allah Ta'ala pada dia, semua ia tak redha. Ada tak waktu ke dia? Rezeki bagi lebih pun tak betul, rezeki sikit pun tak betul. Duit banyak pun tak betul, duit sikit pun tak betul pada dia. Aduh, tak kena. Dapat anak pun tak betul, tak dapat anak pun tak betul juga. Dapat isteri pun tak betul, tak dapat isteri pun tak betul. Semua tak betul pada dia. Yang betul dia je lah. Macam mana? Yang kedua, tiada redha dengan barang memadai dengan dia. Yang ketiga, segan pada mengerjakan ibadah. Nampak? Sogan nak kerja ibadah ni. Kalau bab semayang berjemaah kan, sogan nak pergi masjid, seorang nak surau. Sebab apa? Nanti orang berhati kan. Nanti orang berhati dia kan, tak pernah nampak muka si Mamat dia kan. Dia merasakan orang memerhatikan dia, sedangkan orang tak memerhatikan dia pun, tak ada beritahu pun. Dia terasa perasaan dia seolah macam orang memperhatikan kehadirannya ke surau atau ke masjid ataupun program-program ilmu dan sebagainya. So apa kita nak segan ke tak? Dalam bab mengaji, ibadah, tuntut ilmu, tak boleh kita nak segan-segan je. Kalau segan-segan, akhirnya kita akan ketinggalan lah. Macam tu. Tuan-tuan. Mana segan pun, malu pun ada tempatnya. Tak semua tempat kita kena malu. Memanglah malu tu separuh daripada iman. Al-haya' syu'batun minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Tapi tak semua tempat kita nak kena malu. Contoh bab makan. Bab makan, manakala malu lah nak makan kan. Malu lah nak makan, tak payah makan lah kau. Berlapar lah. Macam tu. Baik, kemudian dan sabda Nabi SAW, jikalau mengetahui binatang akan barang yang kamu ketahui daripada mati, jikalau mengetahui binatang tahu akan barang yang kamu ketahui daripada bab mati, nescaya tiada dapat kamu makan akan binatang yang gemuk. Semua binatang jadi kurus. Semua binatang kurus. Kenapa? Kerana binatang duk fikir tentang mati. Tapi binatang tak ada fikir dah. Binatang dia fikir makan je. Walaupun
Ada riwayat menyatakan binatang tu terdengar sesaan dalam kubur dan sebagainya. Memang ada riwayat macam tu. Tapi walaupun binatang dongak, binatang makan juga. Ada binatang tak makan ke? Tak ada. Tu yang binatang tengok gemuk-gemuk kan. Macam tu. Makan je. Satu lagi kobau. Kobau siang malam makan. Kobau siang malam makan. Cuba perhatikan. Siang dia makan. Malam kan, kalau bulan torang kan kita nampak kan. Dia makan. Tengah sawah tu makan dia lagi. Lembu tak ada makan tengah malam dah. Kobau makan tengah malam. Gitu. Tu dia punya tabiat kebau tu. Memang dia kuat makan lah. Macam tu. Lagi binatang pun dia ada empat dia punya perut kan. Binatang 4 perut. Apa nama perut itu? Perut besar. Lagi perut babat. Perut kitab-kitab. Lagi perut kecil. Perut buncit. Ada 4 lah perut dia binatang tu. Lembu ke bawah dia ada 4 perut dia. Perut besar, perut babat, perut kitab-kitab. Apa lagi? Perut kecil. Kan ada perut yang kadang boleh lipat kan? Kan bila kita cuci punya perut tu kan boleh lipat. Itu namanya perut kitab-kitab tu. Perut kitab. Gitu. Dia ada 4 perut. Tuan-tuan ada berapa perut? 1 perut kan? Alhamdulillah 1 perut je. Agak kalau 4 perut gaya tak tahu ya. Kojo makan kan. Kojak makan, kojak makan, kojak makan. Gitu. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi kita ni 1 perut saja. Macam tu. Kalau tidak kita duk fikir tentang makan dia. Binatang-binatang macam binatang dia tak ada fikir dah. Kalau orang nak sembelih dia tak ada fikir dah. Dia baru fikir dia akan disembelih bila dia nampak kawan dia disembelih. Baru dia fikir masa tu, aku dah nak disembelih. Tapi bila time tuan dia bagi makan, tuan dia bagi dedak, tuan dia bagi rumput yang segar-segar, yang bagus-bagus, subur-subur, masa tu binatang dia tak fikir dah. Dia kata tuan dia sayang pada dia. Tak sangkalah tuanku sayang pada aku. Tapi sebenarnya target tuan tu nak sembelih dia. Bila dah dokek musim korban, dah siap lah. Siap lah untuk disembelih. Mana-mana lembu-lembu yang gemuk-gemuk. Lembu-lembu yang kurus-kurus biasanya tidak akan disembelih kerana lemak je kurang. Macam tu. Jadi nasiblah kepada lembu-lembu, kambing-kambing yang gemuk-gemuk. Baik, seterusnya. Dan daripada Nabi SAW sabdanya bahawasanya bagi mauqif itu 1000 huru hara. Sekurang-kurang huru haranya ialah mati. Mauqif ni tempat kembali lah. Tempat berhenti. Mauqif ni asal tempat kembali ataupun tempat kembali. Tempat berhenti pun boleh mauqif. Itu 1000 huru hara. Sekurang-kurangnya huru hara tadi ialah mati. Jadi mati ini salah satu daripada tempat perhentian kita juga lah. Dan bahasanya bagi mati itu 99 hela, 99 azab lah macam tu lah. Bagi mati itu ada 99 hela ataupun kepedihan, kesakitan. Sesungguhnya 1000 kali pukul dengan pedang terlebih mudah daripada 1 hela daripadanya. Masya Allah tuan-tuan. Jadi matinya pun sakit. Semua kita tak nampak lah orang mati itu kesakitan macam mana. Sebab mereka berada di alam ruh, berada di alam lain. Mereka berpisah antara dunia dengan alam kubur, alam ruh kan. Jadi benda tu alam ruh. Cuba kalau kita tuan-tuan masuk di alam ruh. Contohlah kita mimpi. Kita mimpi, dalam mimpi itu kita dibunuh ataupun orang libas kita dengan pedang dalam mimpi itu. Tuan-tuan rasa sakit tak? Sakit tak? Kita bermimpi. Kita bermimpi, dalam mimpi itu kita dihunus ataupun dipancung
dengan menggunakan pedang. Masa tu tuan-tuan rasa sakit tak? Di alam roh tu lah, sakit tak? Tak sakit Ada orang kata sakit bagi bila dia ada di alam roh. Itulah ibaratnya tuan-tuan apabila kita mati. Jadi kita tak nampaklah kesakitan tu. Dalam bab dunia tak nampaklah kesakitan tu. Jadi yang nampak itu ialah yang berada di alam roh itulah. Siapa yang berada dalam roh itu, itulah yang sakit. Okey. Ada orang kata tak sakit, wallahu alam lah, tak tahu kita. Itu masing-masing kan. Masing-masing punya hati, perasaan masing-masing. Baik. Jadi bagi mati itu 99 hela. Sesungguhnya 1000 kali pukul itu dengan pedang terlebih mudah daripada 1 hela daripadanya. Okey. 1 kali lipasan pedang itu terlebih mudah daripada 1000 kali pukul dengan pedang. Baik, seterusnya tuan-tuan, barang siapa berkehendak bahawa sentiasa sentosa daripada segala huru-hara itu, maka naklah dia melazimkan 10 kalimat. Tiap-tiap lepas solat, maka naklah dia baca ini. Ini bacaan tuan-tuan boleh baca lah setiap kali lepas solat. Allahumma inni a'dadtu likulli haulin ilqa'u fid dunya wal akhirah. La ilaha illallah wal kulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rakha'in wa shiddatin syukrullah wa likulli a'jubatin subhanallah wa likulli dzambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli daikin hasbiyallah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil alim azim. Maksudnya tuan, Allahumma ya Allah Tuhanku, ini sungguhnya aku a'dadtu, aku persiapkan, sediakan likulli haulin alqa'u fid dunya wal akhirah la ilaha illallah. Bagi tiap-tiap perkara yang menggerunkan, yang mana kita nak jumpa Allah Ta'ala ni, yang memisahkan kita fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia akhirat ini, la ilaha illallah, dengan kita lazimkan membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Bab 37. Saya tengok mana dia. 37 saya pun tak sempat nak tengok. 27 ke 37? 37 kan? Maksudnya sesungguhnya aku sediakan bagi setiap yang menggerunkan yang aku temui. Haulin mana menggerunkan. Okey, Allahumma inni a'dadtu, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku persiapkan likulli haulin, bagi setiap yang menggerunkan, bagi setiap yang menggerunkan yang aku temui, alqahu fid dunya wal akhirah, aku temui dalam dunia ataupun akhirat, la ilaha illallah, dengan aku baca la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah Ta'ala. Wa likulli hammin wa ghammin, dan bagi setiap, dan yang aku persiapkan bagi apa yang aku bagi yang setiap yang hammin, setiap yang berduka cita kan, dan kesedihan, masya-Allah, aku sebut masya-Allah, barang yang dikenaki Allah Ta'ala. Hammin wa ghammin, likulli hammin wa ghammin, bagi setiap kesedihan dan juga duka cita, maka aku sebut masya-Allah. Wa likulli ni'matin alhamdulillah, dan bagi setiap nikmat aku sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Wa likulli rakha'in wa shiddatin syukru lillah, dan bagi setiap kemewahan dan kepayahan, maka aku sebut syukur kepada Allah Ta'ala, syukur kepada Allah. Likulli rakha'in wa shiddatin, bagi setiap kelapangan dan juga kesempitan, syiddah kesempitan, maka aku akan selalu sebut syukurulillah, syukur pada Allah lah kuasa yang berlaku.
Walikulli a'jubatin subhanallah, dan bagi setiap benda yang takjub yang aku lalui dalam dunia ni, yang aku jumpa, maka aku sebut subhanallah, Maha Suci Allah Ta'ala. Walikulli zambin, dan bagi setiap dosa yang aku dah buat, astaghfirullah, maka aku sebut astaghfirullah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Ta'ala. Walikulli ma'siyatin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan bagi setiap maksiat yang berlaku ataupun musibah ataupun kemalangan, maka aku sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami bagi Allah, dan sungguhnya kami bagi kepadanya lah kami semua akan dikembalikan. Walikulli dhaiqin hasbiyallah, dan bagi setiap kesempitan, maka aku akan sebut hasbiyallah, Maha Suci Allah Ta'ala. Walikulli qada'in wa qadarin, dan bagi setiap qada' dan qadar, tawakkaltu 'ala Allah, maka aku baca, aku bertawakal kepada Allah Ta'ala, ataupun aku sebut tawakkaltu 'ala Allah Ta'ala. Wa ma'siyatin la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil azim, dan bagi setiap maksiat, maka aku kata tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah Ta'ala yang Aliyyun Azim, yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Faham tak tu? Okey. Yang atas tu walikulli maksiatin inna lillahi, itu bukan maksiat musibah. Walikulli musibatin, itu yang tepat sekali. Bukan walikulli maksiatin, bukan, betul kan? Sebab maksiat tu dia bawah tu. Maksiat bawah. Wa maksiatin la haula wala quwata illa kan? Ya, illa billahil aliyyil azim. Yang atas tu walikulli maksiatin tu potong bukan walikulli musibatin, dan bagi setiap musibah. Maka aku baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lazim kan tuan baca benda ni lah. Kalau ada masa bacalah. Kalau tak ada masa, Ustaz, macam mana? Sibuk kan? Tak sampai nak baca, Ustaz. Mana yang sampai lah, tuan-tuan. Ada sampai tu, Pak? Masya-Allah. Baik. Isyak dah? Belum? Baik. Baik, seterusnya, tuan-tuan. Dan telah berkata An-Nasafi di dalam kitab Zahratul Riyad. Zahrul Riyad. Telah berkatalah An-Nasafi dalam kitab Zahrul Riyad. Maksudnya dia kata apa? Apabila hampir mati seseorang, turun atasnya 4 malaikat. Maka berkatalah malaikat yang pertama, Assalamualaikum. Bila seorang tu nak mati, nak meninggal dunia, so turun malaikat. Ada 4 ompek malaikat. Kan? Bahasa Orang Sembilan ompek lah. Bahasa standard kita 4. Jadi berkatalah malaikat pertama, Assalamualaikum ya Abdullah. Kan? Pergi datang aku pada masyrik dan maghrib. Pergi bukan pugi. Pugi ke pergi? Pergi. Yang bawah tu pergilah. Dia ada nombor 2, nombor 3 lagi bawah tu kan. Pergi. Parogaya, pergi. Ni ejaan lama, ejaan baru saya tak tahu je lah. Kita ni cuma jawi lama ni. Jawi klasik nama dia. Tapi walaupun klasik pun mahal juga. Kan kereta klasik kan mahal. Saya tengok kereta klasik tu, dia punya body korang mau lantun. Tapi kalau kereta baru ni, tengoklah body macam mana. Sekali accident dah rebel. Dah rebel tu. Kalau kereta lama, berkali accident pun ogap lagi. Dia punya body kuat. Tu beza klasik dengan tak klasik. Baik. Lalu apa kata malaikat? Assalamualaikum ya Abdullah. Pergi datang aku pada masyrik dan maghrib. Mana aku dah pergi dah ke timur dan ke barat. Maka tiada dapat aku bagi engkau satu langkah daripada engkau langkah dengan dia. Dia tengok dah ke masyrik dan maghrib, dia dapati bahawa si hamba ni tak ada langkah lagi dah. Langkah dia dah stop dah dan mati. Tak jumpa lagi langkah dah. Kalau orang tu umur panjang, dan panjang langkah sekejap kan ke mana? Sekejap kan dah kelumpuh dia. Lepas dia 2-3 hari mana ni?
Oh, dah pergi ke kata Bukit Tinggi, kan? Contohlah Bukit Tinggi kan. Langkah panjang, kan? Lepas tu 2-3 hari lepas tu mana ni? JB, dah jual baru pula. Mana ni? Dia pun 2-3 hari lagi. Rupa dah pergi Mekah dah. Mengerjakan umrah, kan? Lo tak? Langkah panjang. Tapi malaikat kata dia tak jumpa lagi langkah apa dah. Dia dah pergi dah perhati ke timur, perhati ke barat, tak nampak langkah apa tu dah. Baik, seterusnya kemudian berkata malaikat kedua, Assalamualaikum ya Abdullah, pergi datang aku kepada segala sungai dunia, maka tiada aku dapat bagi engkau tu seteguk minuman. Dia kata. Jadi malaikat kedua dah pergi tinjau dah. Semua sungai-sungai dia pergi tengok dah. Rupa tak ada lagi minuman dia. Kan kita ni pun asalnya minum air sungai juga. Tapi air sungai yang kita dah tapis lah, kan? Sungai dah ditapis, dari suling semua, okey. Seterusnya tuan-tuan, kemudian berkata pula malaikat yang ketiga. Apa kata malaikat ketiga tuan-tuan? Assalamualaikum ya Abdullah, pergi datang aku pada masyrik dan maghrib, maka tiada aku dapat bagi engkau tu satu suap makanan pun. Nampak? Malaikat compare pula, aku dah pergi dah tinjau dah. Malaikat ketiga, aku dah pergi tinjau ke timur dan ke barat, ke darat dan ke baru. Aku tengok tak ada lagi makanan kau ni dah. Yang ada makanan orang lain. Makanan kau dah tak ada lagi dah. Baik, seterusnya tuan, maka berkata pula malaikat yang keempat, Assalamualaikum ya Abdullah, pergi datang aku pada masyrik dan maghrib, maka tiada aku dapat bagi engkau tu satu nafas yang engkau bernafas dengan dia. Yang compare pula ada pergi tengok bertinjau ni, tak ada lagi nafas engkau ni dah. Udara yang kau nak sedut dah tak boleh dah. Dah tak ada dah. Nampak tak? So maknanya dia punya nyawa tu dah sampai dah habis dah tu. Dah sampai lah penamat itu kan. Pemisahan antara dunia dan alam kubur ataupun alam akhirat, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana malaikat ni dia ada tugas. Malaikat ada tugas masing-masing. Memanglah asalnya semua perbuatan tu kuasa Allah, kan? Rezeki semua di tangan Allah Ta'ala. Jadi malaikat ni tugaskan untuk mencari rezeki, mengaturkan rezeki tadi. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada malaikat? Tidak juga. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada malaikat. Tapi bila Allah Ta'ala telah mencipta malaikat, so mana ada tugas kepada malaikat. Okay? Macam kita lah, kan? Allah berhajat tak pada kita? Allah Ta'ala tak berhajat pada kita, okay? Tapi bila kita dah dijadikan, so maknanya ada tugas dan peranan kita lah, yang kita kena jalankan. Begitu juga malaikat. Waqala Nabi SAW, innal awliya la yamutuna wa innama yantakilu min dari ila al-ukhra. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wali-wali Allah la yamutuna, tiada matilah mereka itu, wa innama yantakilu, sesungguhnya hanya saja mereka itu berpindah min dar ila al-ukhra, daripada satu negeri kepada negeri yang lain. Daripada negeri dunia kepada negeri akhirat. Siapa kata, tuan-tuan? Baginda Rasulullah SAW. Segala awliya Allah Ta'ala itu tiada mati, sesungguhnya berpindah mereka itu pada negeri dunia dan negeri akhirat. Ni dah hadis ni dia tak ada kaitan dengan tadilah. Yang pembahagian tadi lain tu. Ada 4 pembahagian tadi kan. Mana ada 4 malaikat tadi, yang mengunjungi orang yang akan mati ataupun meninggal dunia. Macam tu. Kerana ialah manusia ni kalau dia nak mati, antara kita sebenarnya dengan alam ghaib ni kita ada hijab. Antara kita alam ghaib ada hijab. Kita dengan para malaikat pun ada hijab. Tapi kalau Allah Ta'ala singkap hijab tu, kita boleh nampak semua makhluk yang berada di alam ghaib. Orang yang nak mati masa tu Allah Ta'ala singkapkan. Waktu nak mati tu Allah Ta'ala singkapkan, dia akan nampaklah malaikat maut, terpacul kan, duduk di depan dia. Besok kita pun kadang macam tu kan, kalau kita nak mati tu. Malaikat duduk depan kita tu, parti gitu kan, kita pun dah gurun lah. Baik.
Kemudian berkata Ali Rauzabazi, betul tak? Betul. Okey, berkata Abu Ali Ar-Ruzabazi radhiyallahu taala anhu, dia kata, telah mati pada kami seorang fakir yang dagang. Dia kata ada satu hari, tuan-tuan, ada seorang lelaki yang fakir. Dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ni seorang fakir yang dagang. Maka aku mandikan dia kata, dan aku semayangkan atasnya, dan aku hantarkan dia kepada lahat dia, mana nak masukkan dalam liang lah. Orang yang hamba yang fakir yang mati tadilah. Maka aku buka mukanya supaya mengenai akan dia kepada tanah. Jadi orang yang uruskan tadi, namanya siapa tadi? Abu Ali Ar-Ruzabazi tadi. Maka aku buka mukanya supaya mengenaikan dia tanah. Maka ia buka matanya, tiba-tiba buka lah mata orang tu. Orang mati kan? Jadi Abu Ali Ar-Ruzabazi ni dia uruskanlah mati ni. Tiba-tiba dia ingat orang tak mati. Tiba-tiba buka lah mata orang tu yang mati tadi. Apa cakap tuan-tuan? Maka buka dua matanya dan berkata ia bagiku, hai Abu Ali, hai Abang Ali, adakah engkau tangan yang menghina akan daku antara dua hina kan daku? Apa maksudnya tuan? Dia kata, adakah engkau tangan yang menghinakan daku antara dua menghinakan daku? Allah alam lah apa boleh masuk ni. Dia kata, wahai Abang Ali, adakah engkau tangan yang menghinakan daku antara menghinakan daku? Maka kataku, dia kata, ya Sayyidi, adakah hidup kemudian daripada mati? Cuma tak faham tadi apa maksud tadi. Dia kata, wahai Abang Ali, adakah engkau tangan yang menghinakan daku antara dua tangan daku? Maka kataku, dia kata Abu Ali tadi kan, ya saya ni, dia kata, adakah hidup kemudian pada mati? Katanya, aku hidup, dan tiap-tiap kekasih bagi Allah Ta'ala itu hidup, tiada mati, hanya sahaja aku tolong akan dikau besok hari dengan kemegahanku, wahai Ar-Ruzabazi, seperti yang tersebut dalam kitab Tuhfatul Ahwal, di mana waqala alaihi salatu wassalam, ni'mal mautu rahatul mu'minin, sebaik-baik mati itu ialah kesenangan bagi orang mukmin, yakni yang bersedia kepada mati. Ini yang bersedia kepada mati. Ini antara dialog yang berlaku antara si fakir tadi lah, dengan Abu Ali Ar-Ruzabazi tadi. Jadi Abu Ali Ar-Ruzabazi tanyalah, dia kata, lepas hidup ni ada tak kematian? Dia kata ada kematian. Kan? Tapi aku ni hidup, dan tiap-tiap kekasih itu artinya hidup. So maknanya kemungkinan besar dia ni termasuk dalam kumpulan wali Allah Ta'ala. Kan sebut dalam kata tadi, inna awliya Allah la yamutu wa innama yantakilu min dari ila ukhra. Sesungguhnya wali Allah Ta'ala itu tidak mati, hanya saja dia berpindah daripada satu negeri kepada negeri yang lain. Maksudnya negeri dunia kepada negeri akhirat. Tapi hakikatnya dia tidak mati. Macam tu. Samalah seperti kata para nabi dan juga para rasul. Para nabi dan para rasul, mereka itu tidak mati. Malahan mereka itu hidup dalam kubur dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat menyatakan begitu. Tuan-tuan, kita ulang balik. Maka aku kata, ya Sayyidi, adakah hidup kemudian pada mati? Ada tak hidup selepas mati? Semana hari kebangkitan? Ada tak? Katanya aku hidup, dan tiap-tiap kekasih bagi Allah Ta'ala itu hidup, tiada mati. Sehingga aku tolong akan dikau besok hari dengan kemegahanku, dia kata. Jadi maknanya wali ni, dia kata, besok insya-Allah akhirat besok aku tolong kau, dia kata, dengan kelebihan yang ada pada aku. So maknanya kemungkinan
Lelaki yang fakir yang dagangi mati ni kemungkinan mungkin dia termasuk dalam kumpulan wali Allah. Kerana wali Allah ni antara orang yang boleh bagi syafaat. Yang paling utama ialah Nabi lah. Nabi dan para Rasul bagi syafaat. Tapi ada riwayat mengatakan wali Allah Ta'ala pun boleh bagi syafaat. Kan? Ayah pun, anak pun boleh bagi syafaat pada ayah. Ayah dengan mak. Betul tak? Jadi kalau anak tu dah meninggal awal, waktu kecil dah meninggal, betul tak? So anak tu boleh bagi syafaat pada ayah dia, mak ayah dia. Mereka akan menunggu di pintu syurga. Selagi mana mak ayah dia tak masuk syurga, selagi itulah dia akan dia akan menunggu di situ. So maknanya bagi syafaat dia tu. Boleh bagi syafaat pada mak ayah dia. Baik. Jadi laki-laki tu kata, aku tolong akan dikau besok hari dengan kemegahanku, hai Ar-Ruzabazi, seperti yang tersebut dalam kitab Tuhfatul Akhwan. Wa qala alaihi salatu wassalam, ni'mal mautu rahatul mu'minin. Sebaik-baik nikmat orang mati itu ialah kerehatan kepada orang yang beriman. Kerehatan kepada orang yang beriman. Sebenarnya bila dia mati, dia merupakan satu kerehatan. Itu paling baik, bukan keazaban. Kerana orang mati ada dua jenis. Satu, bila dia mati dalam keadaan nikmat, dia rehat santai je tu, dapat orang kata kerana kubur tu pun salah satu daripada pintu syurga dan juga pintu neraka kan. Jadi bagi siapa yang mati dalam keadaan iman pada Allah, relax lah, tenang lah. Siapa yang mati dalam keadaan ahli maksiat, teruklah besok akan ditanya, dia soal jawab dalam kubur dan akan diazab oleh malaikat apa nama tuan-tuan? Munkar dan Nakir. Ada dua malaikat yang tugaskan tu untuk menyiksa orang yang dalam kubur. Faham kan? Dah sikit lagi Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, mati terkejut itu kesenangan bagi orang mukmin dan murka bagi orang fajir. Fajir mana orang kafir ataupun orang berdosa, dan orang fasik yang tiada bersedia bagi mati. Syaikhina Aisyah kata, orang yang mati terkejut tu dia ada dua jenis. Pertama, orang yang mati terkejut itu dia kesenangan bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang kafir, dia kemurkaan Allah Ta'ala bagi dia. Kenapa? Kerana dia tidak bersedia untuk mati. Bagi orang yang mukmin, dia sentiasa bersedia. Sebabnya kadang-kadang bila orang mukmin, kadang-kadang kita dengar dia tiba-tiba meninggal, tak ada sakit, ataupun sakit sesak nafas je. Sesak nafas tiba-tiba, lepas tu meninggal dah. Kan? Ada orang yang sakit lama, ada orang yang sakit lama baru mati. Sakit lama tu pun tengok jugalah. Kadang-kadang sakit lama tu Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dia, sebabkan dosa dan kesalahan yang terlalu dibuat. Jadi Allah Ta'ala timpakan pada dia sakit yang berat, sakit yang lama kan. Apa tujuan Allah Ta'ala bagi dia sakit lama? Kerana Allah Ta'ala nak kifarahkan dosa dia. Bila dia mati, mana dosa dah habis dah. Dah ringan dah, nak masuk syurga. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, ahli maksiat pula, kalau terkejut tu, maknanya Allah Ta'ala marah lah dengan dia tu. Semaknanya dia tak ada persiapan dah. Persiapan tak ada. Tiba-tiba meninggalkan. Tapi di masa tu dalam keadaan berkaraoke, berdangdut, buat benda-benda tak elok lah. Tengah-tengah minum arak, tiba-tiba malaikat maut pun datang. Jadi mati dalam keadaan terkejut. Mati di, orang kata, pusat pelacuran. Apa pernah dulu dengar ada seorang lelaki tua lah mati di rumah pusat pelacuran, kata. Baik. Satu kematian yang tak elok lah, tuan-tuan. Faham kan? Macam tu. Baik. Seterusnya, tuan-tuan. Maka mati terkejut itu daripada bekas muka Allah, kerana bahasanya tiada tinggalkan dia supaya taubat dan bersedia bagi akhirat, dan tiada disakitkan dia supaya jadi kafarah bagi dia, dan tiada disakitkan dia supaya jadi kafarah bagi dia
Wa qala ala salatu wassalam mautul ulama zulmatun fid din. Mati ulama itu merupakan satu kegelapan dalam bab agama. Ni kalau dalam bab ulama matilah. Jadi kalau seorang ulama mati, mana dia akan bawa satu kegelapan kepada bab bidang agama. Kerana ulama tu dia seperti nur, cahaya ilmu yang ada pada dia. Bila seorang ulama ditarik nyawa Allah Ta'ala, maka akan berlakulah seolah macam kegelapan di dalam bidang agama. Dan waqala ala salatu wassalam iza mata ibnu adam in qata amaluhu min salasin illa min salasa sadaqatan jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi aw waladun salih yud'u lahu. Bila mati ada anak, maka terputuslah amalan seorang tadi kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang lain. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan bagi dia. Anak yang soleh yang mendoakan bagi dia, tuan-tuan. Faham kan? Pertama, sedekah jariah, yakni yang berhubung dan berkekalan pahala, seperti berbuat wakaf. Dan ilmu yang memberi manfaat dengan dia, seperti mengajar, dan juga buat kitab. Mengajar dan juga buat kitab, dia kata. Tuan ada mengajar tak? Ada tak mengajar? Tak ada mengajar. Buat kitab pun tak ada. So nak masuk mana tu? Nak masuk mana? Sedekah jariah mungkin boleh lah. Dia 3 kan. Bila mati anak ada, maka terputus amalan kecuali 3 perkara. Betul tak? Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajar pada orang lain. Yang ketiga, anak yang soleh mendoakan kita. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Ada tak anak yang soleh mendoakan? Kalau tak ada, ceklah balik. Kalau ada, alhamdulillah lah. Kalau tak ada tu yang pertama tu, mengajar orang lain pun tak ada, buat kitab pun tak ada. Yang ada sedekah jariah. Buatlah sedekah jariah banyak-banyak. Nak mengajar tak boleh kan? Tak reti. Nak mengajar pun kerana ada tauliah. Ada tauliah boleh mengajar. Okey? Ataupun mungkin mengajar Quran lah. Mungkin kalau kita ni mungkin boleh mengajar Quran. Okey? Sebab mengajar Quran ni tak adalah tingkat sangat dan tauliah ni. Tapi kalau mengajar tauliah ni, mengajar Quran ni ramai-ramai tu mungkin konolah ada tauliah. Tapi tak ramai jiran kan, 3-4 orang ni. Mana ilmu juga tu kan. Ilmu kita ajarkan ke anak jiran kita ataupun cucu kita. Mana dengan ilmu tadi cucu kita pun faham. Mana kita ada kat situ ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan pada orang lain. Habis. Sampai situlah dan kata Tajus Subki. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Baik, kalau ada pertanyaan, soalan ada tak? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatai alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa banaftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.